Okey, so tadi kecerunan dia 2/3. Okey, next pintasan Y dia berapa? Respon. Negatif 4. 4/3. Ya, negatif 4/3 Negatif 4/3. Okey, pintasan Y. C tu pintasan Y Okey, jadi kalau kita nak lakarkan dia punya graf, okey, nak lakarkan. So dia akan buatlah macam ni paksi Y, lepas tu ni paksi X. Pintasan Y dia negatif 4/3. So kena buat kat bawah lah, bawah ni. Okey, ni negatif 4/3. Lepas tu kecerunan dia positif kan. So kalau positif nak naik ke nak turun? Respon. Naik. Ya, naik. Okey. So dia naik macam ni lah. Okey, dia naik. Okey. Kecerunan dia positif. Lepas tu pintasan Y dia sentuh pada mana? Sentuh pada negatif 4/3. Okey, settle yang itu. Okey, next. Okey, kalau macam ni pula. Kalau yang tak ada, okey, kalau cikgu buat macam ni. Garis dia tegak macam ni. Yang ni ada cerun tak? Ada tak kecerunan dia kalau tegak macam ni? Tak ada. Tak ada kalau dia tegak macam ni, tiada kecerunan Kecerunan dia kosong. Kosong. Sama juga kalau garis dia tegak melintang. Okey, kalau melintang pun kecerunan dia kosong. Okey. Kecerunan kosong ni pun ada juga dia punya persamaan garis lurus dia. Okey, persamaan ni adalah dia punya persamaan garis lurus dia. Okey, sekejap Persamaan garis lurus. Dia sama juga Y sama dengan MX tambah C. Tapi disebabkan dia tiada kecerunan. Dia tak ada kecerunan kan? Dah lah tak ada kecerunan. Okey, contohnya macam ni cikgu buat ni. Okey, ni paksi Y, ni paksi X. Macam ni. Lepas tu, okey kejap Okey, lepas tu dia ni. Contohnya cikgu buat ni, garis melintang apa ni. Okey, melintang macam ni Okey, macam ni kan kecerunan dia kosong kan? Tak ada kecerunan dia kosong. So kosong lah nilai dia. Okey, tak ada. Okey, so dia akan jadi apa ni? So nilai dia masih sentuh kat sini kan? Dia masih sentuh kat sini. Contohnya dia sentuh pada 5. So dia akan jadi apa ni? Y sama dengan pintasan Y dia apa? 5. 5. So dia akan jadilah Y sama dengan 5. Itulah persamaan dia. Faham? Boleh? Okey, contoh lain pula. Okey, contoh lain. Sekejap Okey, maksudnya kan Y sama dengan 5. Maksudnya pada paksi Y dia sentuh pada 5. So Y sama dengan 5. Okey, kalau cikgu buat ni. Ni paksi Y. Lepas tu ni paksi X. Okey, lepas tu garis lurus tapi dia sentuh dia tegak. Dia tegak macam ni. Lepas tu dia sentuh kat sini. Contoh cikgu buat ni 6. Okey. So macam mana nak buat dia punya persamaan garis lurus? So caranya adalah ni. Kamu buatlah. Disebabkan dia sentuh pada paksi X. So kamu buatlah X sama dengan berapa? Respon. Ya, betul. Dia sentuh pada 6 kan. So X sama dengan 6. Tu dia punya persamaan garis lurus. Okay, untuk yang tegak dengan yang melintang. Kalau menegak, tengok X tu sentuh pada mana. Kalau yang melintang ni, tengok Y dia sentuh pada mana. Okay, itu sahaja. Okay, so berjawab soalan. Kita jawab soalan yang ni. Okay. Dah ada jawapan pula dah. Sekejap Okey, soalan nombor 1. Nyatakan nilai H dan nilai K bagi setiap graf garis lurus berikut. Okey, so ni
Okay, kau tengok ni paksi Y. Okay, ni paksi X. Okay, sekarang ni kita ada garis melintang kan. Garis melintang yang ni garis melintang dia. So kalau ni garis melintang dia, jadi persamaan dia apa? Dia sentuh pada paksi Y. So Y sama dengan, dia sentuh pada mana tu? Respon. 2. Dia sentuh pada 2 kan? Ya, betul 2. So nilai H adalah 2. So dapat nilai H 2. Faham? Boleh? Okay, next. Okay, dia bukan setakat ada garis melintang pada 2, dia juga ada garis melintang dekat bawah ni. Garis melintang kat bawah ni pun. Okay, so dia sentuh pada mana tu? So apa persamaan dia? Y sama dengan? Negatif 4. Negatif 4 kan. Dia sentuh pada negatif 4. So K adalah negatif 4. So dapatlah nilai K. Okay? K dapat negatif 4. Macam tu je. Boleh? Senang tak? Senang. Senang. Okay, senang. Okay, next. Mana lagi? Okay, nombor 2 pula. Okay, nombor 2. Okay, ni paksi Y. Lepas tu ni paksi X. Okay, dia ada garis menegak. Okay, garis menegak. Cikgu buatlah color purple. Okay. Tengok garis menegak dia. Okay, ni garis menegak dia. Ni menegak. Okay, color purple ni. So, dia punya persamaan dia sentuh pada paksi X kan. So, X sama dengan, okay, dia sentuh dekat mana tu? Dia sentuh dekat 2. So, nilai K adalah 2. Okay. X sama dengan K. So, X sama dengan 2. Jadi, K adalah 2. Okay, next yang ni. Garis menegak juga. Jadi, persamaan dia apa? Dia sentuh pada paksi X. So, X sama dengan? Ya, Negatif. ya betul. Negatif 6. So, nilai H adalah? Berapa nilai H? Berapa nilai H? H adalah? Negatif 6. Ya, negatif 6. Macam tu je. Senang tak? Senang kan? Okay, next. Kita pergi yang ni lah. Ni apa benda pula ni? Okay, dia nak buat persamaan garis lurus tapi cara lain sikit. Cara dia nak macam ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, macam mana nak buat? Okay, sekarang ni cikgu nak, okay, kita buat nombor 1 Macam mana nak jadikan 6 ni 1? Tengok contoh, dia kata macam mana nak buat 10 ni 1. Dia buat apa? Dia buat 10 bahagi 10 kan? So kalau 10 bahagi 10, yang lain pun semua kena bahagi 10 kan? Supaya 10 bagi 10 dapat 1. So sama juga soalan nombor 1 ni. Macam mana nak jadikan 6 ni 1? Respon. Bahagi 6. Ya, bahagi 6. So kalau yang ni bahagi 6, yang ni pun bahagi 6, yang ni pun bahagi 6. So dia akan jadi apa? 3x per 6 tambah 2y per 6 sama dengan 6 bahagi 6. Dapatlah. Berapa 6 bahagi 6? 1. 1. Okey, lepas tu kalau ada yang boleh dipermudahkan, kamu permudahkan pecahan dia. So 3 per 6. Kalau permudahkan dapat berapa? Respon. 1. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. So dia akan dapat berapa ni? Dia dapat 1x per 2. Betul tak? Kan? Permudahkan 3 per 6 tu kamu permudahkan kepada pecahan terringkas. Okey, betul. Okey, next yang ni 2y per 6. Permudahkan dia. 2 per 6 dapat berapa? Respon. Satu per 3 kan. Okey, 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. So dapatlah 1y per 3. And then sama dengan 1. So inilah dia punya persamaan. Okey. Yang menggunakan ni lah. Formula yang macam ni.
Okey, tadi kan cikgu kata kalau kamu dapat 1 macam 3x per 6, 3 per 6 kan pemudahkan dapat 1/2. Kamu jangan buat 1 kat sini tau, nanti orang ingat apa? Nanti pemeriksa ingat yang ni adalah L. L, lembu lembu L. Kan dah salah, so nanti dia akan bagi salah sebab dia ingat yang ni L. Dia ingat kamu nak bagi jawapan LX. Sebenarnya kamu nak bagi jawapan 1x kan? So jangan buat L Jangan buat L, buat je X. Faham tak benda ni? Respon. Faham. Okay, faham. Okay, lepas tu apa lagi dia suruh buat apa? Dia suruh buat. Kamu buatlah untuk semua ni. Nombor 2 pun kita buat juga. Okay, 4x tolak 3y sama dengan 12. Macam mana nak bagi ni? 12 ni nak jadikan 1. Respon. 12 bahagi 12. Okay, 12 bahagi 12. So yang ni pun bahagi 12, yang ni pun bahagi 12. So dia akan jadi 4x per 12 tolak 3y per 12 sama dengan 12 bahagi 12 dapat 1. Okay, 4 per 12. Pemudahkan dapat berapa? Respon. 1/3. 1/3 kan. So kamu akan tulis, kamu nak tulis 1x ke? Ke kamu nak buat x sahaja? X sahaja. Ya, buat x sahaja, okey, x per 3. Kemudian tolak, okey, 3/12 pemudahkan dapat berapa? 1/4. 1/4. 1/4. So kamu akan tulis ni y per 4, okey. Dia sama dengan 1. Okey, senang je. Ni nombor 3. 15 nak jadikan je 1 macam mana? Bahagi 15. Okey, bahagi 15. So yang ni bahagi 15, ni pun bahagi 15. So dia akan jadi negatif 3x per 15 tambah 5y per 15 sama dengan 15 bahagi 15, 1. Okey, negatif 3/15. Pemudahkan dapat berapa? Pemudahkan. Negatif 3/15. 1/5. 1/5 kan? Okey, so dia akan jadi negatif 1x per 5. So kamu buat negatif x per 5. Macam tu. Okey, tambah dengan, ni 5/15. Pemudahkan. 1/3. Ya, betul. 1/3. So dia akan jadi y per 3. Y per 3. So sama dengan 1. Okey, inilah dia punya persamaan. Mengikut contoh yang dia nak tu lah. Okey. Itu dah. Dah pukul berapa dah? Lagi 2 minit. 2 minit pun 4. Okey, sekejap. Okey, yang ni pula. Macam mana nak buat ni? Y sama dengan mx tambah c. Kita punya soalan macam ni kan. 3x tambah 2y sama dengan 6. Macam mana nak buat? 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita nak jadikan yang y sama dengan mx tambah c. So kamu letak y tu sebelah kiri. Yang lain semua letak sebelah kanan. So kiri kita apa? Nak letak y kan. Tapi kat sini 2y. So salin 2y sama dengan 6. Ni pindah. 3x pindah jadi apa? Respon. Yang ni positif. Negatif. Ya, negatif kan. Positif 3x kalau pindah jadi negatif 3x. So dia akan jadi 6 tolak 3x. Okey. Sekarang ni kita nak apa pula? Kita nak letak x tu yang di bahagian depan. So kamu akan terbalik. Kamu letak kat depan 3x ni letak kat depan. Tapi 3x ni negatif 3x tau. So kamu kena letak negatif 3x. Okey, lepas tu yang 6 ni letak yang kat sebelah sana. So 6 tu positif kan. So kamu kena tulis positif 6. Dia akan jadi macam tu. 2y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okay, yang ni faham tak yang ni? Respon, faham tak? Faham. Faham. Okay, bila dah faham yang itu, okay, tak habis lagi Lepas tu dia nak y sahaja. Dia nak y sahaja letak sebelah kiri. So macam tadilah yang cikgu ajar tadi. Yang masa awal-awal tu, ingat tak? Ya.
So kalau nak letak, okay, tadi kita dapat apa? 2y sama dengan negatif 3x. Negatif 3x tambah 6. Okay, cikgu nak y sahaja. So, nak buat apa ni? Operasi apa ni yang respon? Oh, cikgu nak y sahaja. Bahagi negatif 3x tambah 6 bahagi 2. So, dia akan jadi y sama dengan negatif 3x per 2 tambah 6 per 2. Okey. Lepas tu kita pemudahkan. Okay, y sama dengan negatif 3 per 2. Boleh ke pemudahkan? Negatif 3 per 2. Boleh ke kita pemudahkan lagi? Tak boleh. Tak boleh. So kita biarkan je 3x per 2 Negatif 3x per 2. Okay, and then tambah 6 per 2. Boleh tak pemudahkan? Dapat berapa? 6 per 2. Ya, dapat 3. So jadilah macam ni. Okay, y sama dengan negatif 3 per 2x tambah 3. So jadilah macam y sama dengan mx tambah c. Okay, m dia berapa? Negatif 3 per 2. C pintasan y dia 3. Kan? Positif 3. Okay, so itu homework yang kamu akan buat. Kejap mana ke? Macam mana juga ni? Sekejap Okay, so cikgu nak buat, cikgu nak kamu, bukan cikgu yang buat. Cikgu nak kamu buat homework. Sambung untuk ni nombor 2. Nombor 3 boleh? Boleh? Boleh. Okay, tu sahaja kelas. Dia satu minggu satu kali je kelas Zoom. Okay? Ke korang nak 2 kali? Nak sekali ke nak 2 kali? Boleh je. Nak 2? Oh. Boleh. Okay, tak apalah. Minggu ni kita buat sekali Minggu depan 2 kali. Selang-selang. Tak apa. Lagipun chapter pun tak banyak. Sikit je. 3 bab je pun kan. Okay, tu saja. Bye-bye. Terima kasih. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome.